Peradaban atau tamadun boleh didefinisikan sebagai sebuah sistem perbandaran yang majmuk yang dapat dilihat dengan amat jelas pada masa kini. Buktinya di depan mata, iaitu pembangunan negara kota Malaysia itu sendiri. Assalamualaikum pemuka bicara, kami kumpulan 6 dari JBA 1112A akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Konsep Peradaban Sebelum dan Selepas Penjajahan. Di sini saya akan menerangkan latar belakang asal-usul tamadun yang berunsurkan dua perspektif sarjana, tamadun Barat dan tamadun Islam. Pertama sekali, kita haruslah mengetahui asal-usul perkataan itu sendiri. Dalam bahasa Arab, ia membawa maksud mudun, madan dan madana yang bermaksud ketinggian budi bahasa dan permukaan bandar. Manakala dalam bahasa Inggeris, ia merujuk kepada civilization yang berasal daripada Greek, iaitu civitas yang bermaksud bandar. Dari perspektif Barat, tamadun mula bertapak di semenanjung Greece, iaitu tamadun Yunani, yang juga digelar sebagai tamadun sekular. Tamadun ini bermula dengan pembentukan penempatan manusia yang disebut sebagai negara kota. Kemudian disusuli dengan pembentukan tamadun Rom yang terletak di Bukit Palatine yang dikenali dengan pembandarannya yang terancang. Seterusnya, kelahiran tamadun Indus sekitar 320 hingga 600 sebelum Masihi yang membawa agama dan kepercayaan Hindu. Pembentukan tamadun Cina yang bermula di lembah Huanghe yang kemudiannya berkembang ke selatan Cina. Tamadun ini pula terkenal dengan penekanan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kemudian tamadun Islam bermula di kawasan gurun yang terpencil dan serba kekurangan. Hal ini amatlah bertentangan dengan kemunculan tamadun awal dunia yang lain. Terbentuk di kawasan sungai yang subur tanahnya dan menjadi tempat tumpuan ramai. Kelahiran tamadun Islam berteraskan pemikiran dan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah SWT yang dibawa dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sehinggalah tahun 632 Masihi, iaitu tahun kewafatan baginda. Hal ini tidak dapat disangkal bahawa wujudnya tamadun sebelum kelahiran baginda yang dikenali sebagai zaman jahiliah. Zaman tersebut tidak dikira sebagai peradaban kerana tidak boleh diguna pakai sebagai contoh dan teladan untuk membina tamadun yang sistematik dan majmuk. Berbalik kepada selepas ketiadaan Rasulullah SAW, bermulalah cabaran bagi umat Islam dalam membentuk sebuah kerajaan yang makmur. Perpecahan umat Islam pada ketika itu berjaya diatasi setelah penubuhan sistem pemerintahan khalifah. Pemerintahan tersebut berlangsung selama 4 zaman pemerintahan yang diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selain itu, tamadun Melayu telah muncul di alam Melayu sebelum kedatangan Islam lagi. Tamadun ini bermula dengan kewujudan beberapa kerajaan sebelum kedatangan Islam. Misalnya, Angkor Maritim, Sriwijaya, Kedah Tua dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan ini telah menjadi pengasas dalam pembentukan tamadun di negara-negara kota, seiring dengan kedatangan Islam pada ketika itu. Setelah berlakunya revolusi dan perkembangan dunia, pembangunan negara-negara maju kini menyerap beberapa unsur dari tamadun-tamadun awal dunia sebagai contoh dan teladan bagi membangunkan negara yang lebih maju. Sekarang saya akan menerangkan konsep peradaban menurut perspektif Islam. Terdapat beberapa sarjana Islam yang terlibat dalam konsep peradaban, iaitu Said Naqi Al-Atas, Ibnu Khaldun dan Muhammad Abdul Jabbar.
Menurut pandangan Said Naqi Alatas, peradaban adalah kehidupan manusia yang mempunyai standard kecanggihan, moral dan budaya yang tinggi untuk seluruh masyarakat. Manakala menurut pandangan Muhammad Abdul Jabbar, beliau percaya bahawa tamadun adalah pencapaian manusia yang mengandungi unsur-unsur yang menimbulkan faktor kompleks seperti bentuk bandar, tulisan, seni bina, agama dan sebagainya. Seterusnya saya akan menerangkan dari perspektif barat. Terdapat beberapa tokoh yang terlibat dalam konsep peradaban seperti Miko, Taylor dan Samuel Huntington. Saya akan mulakan dari perspektif barat menurut Miko. Miko percaya bahawa tamadun merujuk kepada budaya berperingkat tinggi dan tabiatnya dalam pengurusan alam sekitar, yang sangat berbeza dengan budaya berperingkat sederhana. Manakala dari sudut Taylor, ialah etnografi adalah tafsiran luas sesuatu budaya yang melibatkan adat resam, kepercayaan dan tingkah laku yang diperoleh dari setiap ahli masyarakat. Menurut pandangan Samuel Huntington, beliau berkata Barat akan menjadi tamadun yang berpengaruh pada tahun-tahun hadapan. Seperti kata Francis Fukuyama, sejarah manusia akan berakhir dengan tamadun Barat. Kesimpulannya, menurut pandangan sarjana Islam dan Barat, kita dapat menyimpulkan bahawa tamadun merupakan konsep yang luas dan memainkan peranan penting dalam pembinaan masyarakat dan tamadun. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah peranan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Terdapat 4 peranan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Antaranya ialah tanggungjawab sosial terhadap masyarakat, tanggungjawab sosial pekerja, tanggungjawab sosial organisasi dan tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Penerangan pertama berkaitan dengan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Tanggungjawab sosial terhadap masyarakat terbagi kepada 2, iaitu tanggungjawab terhadap diri sendiri dan tanggungjawab terhadap manusia lain. Tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri bermaksud kita perlu menjadi ejen moral bagi memastikan setiap tindakan yang kita lakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan pihak berkuasa dan tekanan daripada masyarakat sekeliling kita. Kita juga memegang peranan sebagai khalifah, iaitu kita perlu bertanggungjawab dan amanah dalam melakukan sesuatu perkara supaya kita tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Tanggungjawab sosial terhadap manusia lain pula ialah kita perlu mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri kita supaya kita dapat berinteraksi dan bergaul dengan baik antara satu sama lain. Contohnya, kita perlu saling tolong-menolong antara satu sama lain ketika dalam kesusahan. Penerangan kedua ialah berkaitan tentang tanggungjawab sosial pekerja. Tanggungjawab sosial pekerja ialah setiap pekerja perlu mengamalkan dan mempunyai 7 sifat amanah kepada profesion, iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Setiap pekerja juga perlu mengamalkan nilai-nilai etika kerja menurut Islam. Antaranya ialah nilai kesungguhan, ketekunan, ketelitian, kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengamalkan nilai-nilai yang baik ini kerana kita perlu menjalankan tugas dengan sempurna dan memberikan perkhidmatan yang sama rata tanpa mengira agama, warna kulit, jantina dan pangkat. Oleh sebab itu, kita perlu mengamalkan nilai-nilai dan etika kerja yang baik dalam diri kita sejak awal bekerja lagi. Penerangan ketiga ialah berkaitan tentang tanggungjawab sosial organisasi. Tanggungjawab sosial organisasi dikenali sebagai Corporate Social Responsibility. Ia bermaksud kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Antara komitmen sesebuah syarikat atau organisasi terhadap keperluan sosial ialah hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja dan hak-hak pengguna. Sesebuah syarikat juga perlu menitik beratkan permasalahan yang terdapat di tempat kerja, pekerja, alam sekitar dan komuniti kerana ia juga merupakan tanggungjawab sosial organisasi. Penerangan yang keempat ialah berkaitan tentang tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar.
Manusia perlu memahami tentang kepentingan ekosistem kerana mereka adalah sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum ekologi semua jadi. Jika kita tidak memahami kepentingan ekosistem, ia akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan akan mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk. Contohnya pencemaran air dan udara. Terdapat 7 nilai yang digariskan dalam Islam untuk memelihara alam sekitar, iaitu tawazun, nasim, jamal, qanaah, mahabbah, ihsan dan ta'un. Kita perlu mengamalkan 7 nilai Islam untuk menjaga dan memahami ekosistem dengan baik supaya tiada sebarang pencemaran yang membahayakan kesihatan masyarakat dan penduduk. Saya ingin bentangkan bahagian sumber etika dan peradaban dalam Melayu. Etika pada masa kini amatlah penting bagi masyarakat, terutama sekali bagi golongan muda, kerana ia dapat membina atau membentuk kehidupan masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan dan kedamaian. Antara sumber etika dan peradaban di tanah Melayu ialah: yang pertama, secara majoritinya terdiri daripada agama, kedatangan agama dan budaya Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan kewujudan masjid yang dibina dalam setiap negeri serta sistem pendidikan sekolah agama di setiap negeri. Selain itu, sumber etika peradaban dalam Melayu ialah kedatangan pedagang daripada negara luar seperti Arab dan juga India serta China. Hal ini dapat dibuktikan dengan berlaku pertukaran budaya seperti Hindu dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dan hal kerana demikian, bagi menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat, agama Islam digunakan dalam pemerintahan serta kehidupan masyarakat. Tetapi ini tidak bermakna agama atau budaya Hindu terus disingkirkan. Sebahagian daripada budaya Hindu yang mempunyai unsur khurafat dan sebagainya akan ditolak, manakala yang tidak menetapkan atau melanggar syariat masih lagi digunakan sebagai warisan hingga kini. Jadi, jelaslah bahawa sumber etika peradaban di tanah Melayu secara majoritinya terdiri daripada kedatangan agama Islam dan juga pertukaran budaya Hindu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya, kepentingan etika dan peradaban mengikut peringkat individu dan keluarga. Kepentingan etika dan peradaban dari perspektif individu adalah berbeza-beza dan ia juga bergantung kepada prinsip-prinsip asas dan nilai yang dipraktikan oleh seseorang individu. Namun, kepentingannya kepada individu adalah prinsip-prinsip asas dan nilai yang menjadi pegangan hidup tersebut mampu untuk membantu seseorang individu menjadi panduan yang berguna dalam cara berfikir, bertutur dan bertingkah laku dengan baik. Selain itu, dengan adanya etika, individu juga dapat mengawal sesuatu tindakan apabila berurusan dengan individu lain, masyarakat, alam sekitar, haiwan atau hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, etika juga amat penting kepada individu kerana individu tersebut dapat membantu menguruskan dirinya dengan sendiri. Contohnya, seseorang itu mampu untuk berfikir antara kebaikan dan keburukan yang dilakukan. Seterusnya, etika dan peradaban dalam keluarga adalah etika yang telah diatur dan diamalkan dalam lingkungan ahli keluarga. Nilai etika bukan sahaja memainkan peranan penting dalam aspek sosial, tetapi ia juga penting dalam aspek psikologi dan sosial budaya kerana ia bertujuan untuk membaiki dan membentuk tingkah laku seseorang individu dalam sesebuah keluarga. Antaranya ialah etika dan peradaban wujud dalam sesebuah keluarga adalah seperti cara menghormati orang yang lebih tua, cara berinteraksi dengan sopan santun serta bagaimana bersikap dan layanan yang betul kepada orang yang tua, tetamu maupun ahli keluarga. Biasanya
Etika dan peradaban sering dirancang secara turun-temurun dalam sesebuah keluarga agar dapat mengukuhkan lagi generasi yang beretika dan mewujudkan kepribadian yang tinggi dalam pelbagai nilai murni. Tanpa wujudnya etika dan peradaban dalam keluarga, kehidupan berkeluarga pasti dilimpahi pelbagai masalah dan seterusnya berlaku perpecahan dalam kalangan ahli keluarga. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan, kami dapat mempelajari dari sejarah mengenai konsep peradaban sebelum dan selepas penjajahan. Antara maklumat yang kami dapat kumpulkan daripada mempelajari sejarah tentang tajuk yang dibincangkan iaitu latar belakang peradaban, konsep peradaban menurut perspektif barat, sumber etika peradaban Melayu, peranan peradaban mendukung tanggungjawab sosial dan kepentingan peradaban mengikut peringkat individu dan juga keluarga. Keadilan yang diperkenalkan oleh tamadun awal dunia telah berjaya berkembang dalam pelbagai dimensi kehidupan masyarakat serta mampu untuk membentuk peradaban masyarakat ke arah pembinaan negara yang maju, harmoni dan aman. Kita perlulah mengamalkan nilai-nilai yang baik dalam sesuatu perkara yang kita lakukan supaya seiring dengan tuntutan syariat dan akhlak yang betul. Hal ini bertujuan supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri yang baik dan positif supaya dapat membina sesebuah masyarakat yang beradab dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelektual. Sekian, terima kasih.